Halo, nama saya Jason Junua dan nomor metrik saya BB22110741. Hari ini saya akan membentangkan kerja keras individu ekonomi pembangunan. Ahli parlemen yang saya pilih ialah Yang Berhormat Hasan bin Abdul Karim, di mana beliau dilahirkan pada 17 Oktober 1951. Beliau merupakan ahli parlemen Pasir Gudang sejak Mei 2018. Selain itu, beliau juga adalah pengurusi pemilihan Perhubungan Persekutuan Negeri dari Desember 2018 sehingga November 2022. Seterusnya, beliau juga merupakan ahli Partai Keadilan Rakyat dan pernah menjadi pengurus PKR dari negeri Johor dari 2014 hingga 2019 dan juga Presiden PRM dari 2005 hingga 2009. Sepanjang kerja beliau sebagai wakil penduduk Pasir Gudang, beliau telah menyuarakan beberapa keperluan atau masalah yang dihadapi oleh penduduk Pasir Gudang. Salah satunya ialah pencemaran alam sekitar di Pasir Gudang. Tuan Hasan bin Abdul Karim dalam persidangan Dewan Rakyat 5 Oktober 2022 mengemukakan pindaan untuk memperketatkan undang-undang pencemaran alam sekitar. Beliau menyoroti keperluan kerjasama antara Kementerian Kerajaan Negeri dan pihak tempatan untuk menangani isu kilang-kilang haram dan infrastruktur yang kurang. Seterusnya ialah kerusakan lebuh raya Pasir Gudang. Pada persidangan Dewan Rakyat 6 Oktober 2023, Tuan Hasan menekan pentingnya Section Baharu 63E dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 berkaitan dengan penimbangan lori dan berat muatan. Tuan Hasan juga menyoroti kekurangan alat penimbang semasa di lebuh raya dan keperluan untuk memahami konsep penimbang semasa bergerak elektronik. Seterusnya, pada persidangan Dewan Rakyat 27 Julai 2022, Tuan Hasan membahas isu lompat parti dan mengajukan cadangan beliau dengan mencadangkan langkah-langkah seperti menghalang individu yang melompat parti daripada bertanding semula dalam pilihan raya kecil. Beliau juga menyentuh isu pensiun bagi yang melompat parti dan mencadangkan pengecualian tetap termasuk perubahan dalam perlembagaan dan undang-undang seperti memerlukan 2/3 majoriti dalam memindah perlembagaan. Yang keempat, pengukuhan sistem kehakiman, yaitu pindahan undang-undang. Pada persidangan Dewan Rakyat 25 Julai 2022, Yang Berhormat Hasan bin Abdul Karim menyokong pindahan undang-undang terutamanya berkaitan dengan pencegahan lompat parti, dan beliau juga mengemukakan perlunya penghakiman bertulis, keterbukaan dalam proses keadilan, dan pelaksanaan undang-undang yang konsisten jika parlemen dibubarkan sebelum pengesahan undang-undang. Yang kelima ialah peningkatan perlindungan keselamatan sosial. Pada persidangan Dewan Rakyat 21 Julai 2022, Tuan Hasan membahas perlindungan keselamatan sosial bagi pekerja informal. Beliau menyoroti keperluan untuk melibatkan pekerja informal dalam program perlindungan sosial. Beliau menekankan perlunya pendidikan dan kesadaran tentang perlindungan sosial di kalangan pekerja informal. Seterusnya, penilaian prestasi. Beliau dikatakan memberikan impak positif terhadap Pasir Gudang karena beliau aktif dalam interaksi dan penyertaan persidangan Dewan Rakyat. Selain itu, Yang Berhormat Hasan bin Abdul Karim juga aktif dalam mengikuti acara dan perjumpaan di Pasir Gudang. Di samping itu, Yang Berhormat Hasan bin Abdul Karim juga dikatakan orang yang bertanggung jawab karena beliau sangat bersungguh-sungguh dan sangat komitmen terhadap perwakilan orang Pasir Gudang. Tambahan pula, prestasi positif dalam membawa suara rakyat Pasir Gudang dan inisiatif perkembangan membuatkan beliau dilihat sebagai
seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya oleh penduduk Pasir Gudang. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa Yang Berhormat Hasan bin Abdul Karim merupakan sosok yang disegani dan dihormati oleh penduduk Pasir Gudang atas ketekunan dan kesungguhannya dalam menyuarakan suara rakyat Pasir Gudang, dan juga komitmennya yang tinggi dan kesungguhannya dalam menjadikan Pasir Gudang sebuah tempat yang lebih selesa. Namun sedemikian, terdapat masih beberapa perkara yang boleh diperbaiki oleh Tuan Hasan. Beliau boleh mencadangkan undang-undang yang ketat dan ketelusan pemilihan, di mana isu lompat parti diatasi dengan cara membuat undang-undang yang lebih ketat dan meningkatkan ketulusan dalam proses pemilihan calon parti. Selain itu, penghakiman segera dan kesinambungan kerjaya dibatalkan, di mana sistem kehakiman dikuatkan dengan cara membuat proses penghakiman yang segera dan mekanisme kesinambungan hukuman melalui menghalang mereka untuk bertanding semula sebagai calon rakyat untuk menjaga lompat parti. Seterusnya, membuat program perlindungan dan kesadaran, di mana program perlindungan sosial diluaskan untuk pekerja informal dan memberikan bantuan keuangan kerjaan jika perlu, dan tingkatkan pendidikan kesadaran tentang perlindungan sosial. Di samping itu, beliau boleh mencadangkan kawalan dan kerjasama industri, di mana isu pencemaran di Pasir Gudang boleh ditangani dengan pemantauan yang lebih ketat dan kawalan terhadap kilang haram, serta peningkatan kerjasama industri dan kerajaan dan penduduk tempatan. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Hasan boleh mencadangkan pemeliharaan dan penglibatan komuniti dalam mencegah kerusakan lebuh raya Pasir Gudang dengan cara pemeliharaan bersama oleh semua pihak, serta melibatkan komuniti dalam pemantauan dan pemeliharaan jalan raya. Kesimpulannya, Tuan Hasan menunjukkan keaktifan dan fokus yang membanggakan dalam perkhidmatannya. Walau bagaimanapun, terdapat bidang yang boleh diperbaiki, dan salah satunya ialah peningkatan penyertaan perundangan dengan memberikan tumpuan kepada undang-undang khusus untuk Pasir Gudang. Kepelbagaian isu-isu juga perlu ditingkatkan untuk merangkumi aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media dan peningkatan ketulusan dapat dicapai melalui penglibatan aktif dalam artikel berita tempatan dan media sosial. Dengan sedikit penambahbaikan ini, Tuan Hasan berpotensi memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Pasir Gudang. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.